Jejak Rasul tiba di Padang Panjang, Serambi Mekah, Sumatera Barat. Terletak 749 km dari Medan, kehijauan bumi Minangkabau mengalu-alukan kehadiran perantau ke alam yang kaya dengan adat budaya, mengundang kami menyapa suku bangsa yang berbangga dengan keturunan pertama yang turun dari Gunung Merapi. Di Ma'a Titiak Palito, di Telong Nan Batali, di Ma'a Asa Niniak Kita, di puncak Gunung Merapi. Pantun ini menceritakan asal masyarakat Minang yang bermula di puncak Gunung Merapi. Orang Minangkabau menganggap daerah yang terletak antara Gunung Merapi, Gunung Singkalang dan Gunung Sago sebagai pusat kebudayaan Minangkabau dan tempat asal nenek moyang mereka yang dikenal sebagai Darek. Pemukiman yang dianggap tertua di wilayah Darek ini terletak di sekitar 3 luhak atau mata air di daerah yang sekarang merupakan Kabupaten Tanah Datar, Agam dan 50 kota. Luhak Tanah Datar dikira sebagai luhak tertua di antara luhak nan 3 di alam Minangkabau. Berjumlah 5 juta orang, Minangkabau adalah etnik kedua terbesar di Sumatera. Mereka terkenal dengan falsafah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Bumbung melengkung dan rumah gadang sinonim dalam komuniti Minangkabau. Ia tradisi berasaskan muafakat dan adat. Adat dalam pandangan mereka adalah norma kehidupan masyarakat yang diwarisi. Ia cerminan fikiran dan perasaan yang jernih, dilandasi keinginan yang mulia, iktikat yang baik, serta ditunjangi usaha yang bersungguh demi memperolehi kebebasan lahir dan batin. Hanya dengan muafakat, maksud itu mampu dicapai. Padang, kota madya Provinsi Sumatera Barat, dihuni lebih 500,000 penduduk. Pelabuhan Padang, 6 km di selatan pusat bandar, adalah pelabuhan terbesar di barat Sumatera. Masjid Raya Ganting, Padang, berusia hampir 200 tahun. Pembinaannya bermula pada tahun 1805 dan hanya siap 5 tahun kemudian. Pengasasnya ialah Angku Syekh Umar, seorang pemimpin masyarakat, Angku Gapwa, seorang saudagar, dan Angku Syekh, ketua kota, seorang ulama. Gabungan muafakat pemimpin, ahli perniagaan dan ulama meninggalkan jasa yang tidak ternilai kepada masyarakat kota Padang. Pada abad ke-17, agama Islam semakin berkembang di Sumatera. Di kalangan masyarakat Minang, Syekh Burhanuddin yang terkenal dengan panggilan Syekh Ulukan pulang dari perantauan untuk mencurah bakti di kalangan masyarakat Minangkabau. Di Ulakan, kawasan makam Syekh Burhanuddin lebih meriah berbanding kebiasaannya. Hari ini ialah hari kebumian salah seorang daripada 4 orang kayo di Ulakan yang bertanggungjawab dalam bidang adat. Agus orang kayo di Hulu meninggal pada usia 75 tahun. Diiringi saudara mara terdekat, jenazah orang kayo Ulakan akan disemadikan berhampiran makam Syekh Burhanuddin. Sudah menjadi adat, tembakan akan dilepaskan ke udara, disusuli dengan taburan wang siling yang diletakkan di atas payung. Sedekah kepada anak-anak ini sedikit sebanyak dapat menghilangkan kemurungan keluarga yang mengiringi jenazah ke kuburan. Sekalipun jumlah wang yang direbut ini tidak seberapa, kemeriahan yang dibawa oleh anak-anak pada hari ini benar-benar menceriakan suasana pengkebumian. Nenek Sapiah binti Said berusia 80 tahun. Beliau menjual kemyan dan tasbih di pintu masuk makam sebagai mata pencarian. Nazam yang didendangkannya terkenal di kalangan masyarakat tempatan sebagai pengubat kesedihan kepada ibu bapa yang kematian anak. Inilah makam Syekh Burhanuddin yang wafat pada 10 Safar 1111 Hijrah. Dia dikatakan berguru dengan ulama Aceh Abdul Rauf Singkel selama 13 tahun sebelum pulang berdakwah di kalangan masyarakat Minangkabau.
Muafakat membawa berkat. Masjid di kampung Ulakan ini dibangunkan secara gotong royong. Tabungan masjid ini tidak seberapa, namun hasil sumbangan dan wakaf masyarakat setempat, masjid yang sederhana ini pastinya dapat disiapkan. Muafakat menjadi darah daging orang Minangkabau, kerana itulah yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Gurindam Minangkabau ada menyebut, sebatang lidi dapat dipatah, seikat makanya kuat, sekata menjadi tuah, tuah manusia semuafakat. Keberkatan hasil muafakat sentiasa membawa hasil dunia akhirat. Bak kata pepatah, hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicecah. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Di bumi Minangkabau ini, muafakat adalah nyawa kehidupan bermasyarakat. Tasik ini berkeluasan 136 km persegi antara tasik yang terbentuk akibat letusan gunung berapi ribuan tahun lalu. Kehijauan lembah ini diberkati dengan nilai murni yang menjadi tulang belakang orang Minangkabau. Tanahnya subur, sesubur Islam yang bertunjang di 3 lembahnya. Begitu nyaman sekali suasana senja di bumi Minangkabau. Bumi asal Minangkabau turut dikenali sebagai Luak Nan Tiga yang membawa maksud 3 lembah. Berhamparkan sawah bendang yang menghijau, tasik yang tenang airnya dan gunung yang terpasak kukuh. 3 lembah yang dimaksudkan iaitu Lembah Agam, Tanah Datar dan Kota 50 mengelilingi apa yang dikenali sebagai gunung yang tertinggi di kawasan ini iaitu Gunung Merapi yang masih aktif mengeluarkan laharnya. Jadi tamadun awal Islam dikatakan bermula di sekitar kawasan ini. Keindahan muka bumi ini sering mengimbau kenangan perantau Minangkabau. Merantau menjadi resah masyarakat di sini, suami dan anak lelaki akan meninggalkan keluarga dan kampung halaman mengadu nasib di rantau orang. Kerana itulah lahirnya ungkapan singkarak kotanya tinggi, sumani mendadah dulang. Awan berarak, aku tangisi, badan yang jauh di rantau orang. Adat merantau di kalangan masyarakat Minangkabau mempunyai kaitan dengan sistem pewarisannya yang lebih memihak kepada wanita. Oleh kerana adat menentukan harta pusaka hanya akan diwarisi oleh anak perempuan, kaum lelaki Minangkabau akan mencari penghidupan di tempat lain. Dengan pengukuhan Islam dan pemahamannya lebih mendalam, percanggahan dalam aspek harta pusaka akhirnya turut berlandaskan faraid yang selaras dengan kehendak sebenar Islam. Apabila nilai adat dan agama saling bertentangan, jalan tengah akan dicari berlandaskan falsafah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, kerana akhirnya adat tetap berpedoman kepada ayat-ayat Allah. Pertanian sememangnya menjadi punca pendapatan utama di daerah ini. Tanah lahar gunung berapi yang subur serta sumber air yang banyak memungkinkan padi ditanam sepanjang tahun. Mungkin kerana faktor ekonomi, kerbau masih diperlukan untuk kerja membajak sawah seperti ini yang diamalkan oleh nenek moyang dahulu. Setidak-tidaknya, ia menguatkan ingatan kepada sejarah Minangkabau yang berkait rapat dengan sejarah orang Minang menang kerbau ketika menentang Jawa. Berbetulan dengan apa yang tercatat dalam sejarah, Jawa pernah melancarkan beberapa serangan ke atas Sumatera sekitar kurun ke-13 dan 14. Kebijaksanaan orang Minang berhelah dalam laga kerbau menentang orang Jawa berjaya mengekalkan kemerdekaan kerajaan mereka. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan sifat suka bekerjasama. Menurut pepatah adat, saciap bak ayam, sedencing bak besi. Pakai pelita pada yang kelam sama berusaha di siang hari. Di Batu Sangkar tanpa penggunaan mesin dan teknologi pertanian moden, kerja menuai padi lebih bersifat manusiawi.
Dalam setiap aspek kehidupan mereka, masyarakat Minang Batu Sangkar memastikan tradisi tolong-menolong dan bekerjasama tidak pupus ditelan pemodenan. Hasil yang diperolehi tidak memungkinkan mereka hidup mewah, namun keberkatan muafakat cukup membahagiakan kehidupan mereka. Pengangkutan primitif sebegini tidak hilang dengan kemunculan kenderaan berjentera. Biarpun lambat pergerakannya, ia pengangkutan yang murah serta mesra alam. Kepantasan kadang-kala membuatkan manusia hilang sifat kesabaran. Kepantasan seringkali membuatkan manusia tidak menyedari apa yang telah ditinggalkan serta kurang pasti dengan apa yang bakal ditempuhi. Kepantasan membuatkan manusia alpa serta gagal menghargai apa yang sedang dilalui dan apa yang telah ditinggalkan. Surau Negeri Lubuk Bau antara peninggalan seni bena kurun ke-18. Reka bentuknya memperlihatkan unsur Batak dan Minang. Kerajaan Pagaruyung dipercayai menganut Islam semasa pemerintahan Sultan Alif sekitar pertengahan abad ke-16, meskipun pengaruh Islam diperkirakan sudah ada di Minangkabau lama sebelum itu. Sistem pemerintahan di Minangkabau dilandasi oleh kewujudan 3 unsur pimpinan, yang di-Pertuan Raja Alam di Pagaruyung, Raja Adat di Buo dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. 3 sistem ini dikenal dengan sebutan Tali Sepilin Tiga yang menandakan kerjasama antara unsur adat dan unsur agama Islam. Begitulah rasmi Minangkabau yang memastikan sistem kehidupan mereka bernafaskan Islam. Pucuak sitapo aka jumbai, batang limpato dipatahkan. Bukanlah hambo cadiak pandai, pusako kato disambahkan. Gurindam ini dipetik daripada sebuah buku yang mengumpulkan gurindam-gurindam popular orang Minangkabau. Demikianlah orang Minangkabau, mereka menggambarkan perasaan menerusi kata-kata yang indah. Mereka terkenal sebagai orang yang berpegang kepada budaya dan adat. Adat bersandarkan pada syarak dan syarak bersandarkan pada Al-Quran, walaupun mungkin ada yang mengatakan terdapat sedikit gajilan daripada segi pembahagian harta mereka. Di belakang ini ialah Istana Pagaruyung, lokasi istana terakhir masyarakat Minangkabau. Sementara di belakang sana ialah Gunung Merapi, tempat dikatakan bermulanya tamadun Minangkabau di Sumatera Barat ini. Surah ini mengingatkan manusia tentang kewujudannya sebagai yang Maha Esa. Ayat itu juga menceritakan tentang asas akidah. Akidah dan iman jugalah yang telah dipasakkan oleh pendakwah silam di lembah Merapi ini. Istana Basa Pagaruyung terletak di Kenegerian Pagaruyung, Desa Balai Janggo, Kecamatan Tanjung Emas, 4 km dari kota Batu Sangkar. 2 buah tiang tergantung seperti ini di kiri dan kanan istana dipanggil Tunggak Gantuang. Tunggak Gantuang yang tidak mencecah tanah ini mewakili Datuk Ketemanggungan dan Datuk Pepatih yang bertanggungjawab meletak dasar kerangka adat Minangkabau. Lukisan tuanku yang di-Pertuan Raja Alam Bagagar Shah Johan Berdaulat mengingatkan pengunjung kepada Raja Alam Minangkabau yang terakhir. Istana besar ini ialah binaan semula kepada istana yang terbakar dalam rusuhan berdarah pada tahun 1804. Ia memperlihatkan keunikan seni bena yang indah dan penuh falsafah. Seni ukiran kayunya membawa arti tersirat dengan mesej yang mengingatkan kepada nilai murni serta menggambarkan ketajaman fikiran dan ketinggian peradaban orang Minangkabau. Ruangan di lantai ketiga menjadi tempat pertemuan sulit antara Raja Alam dengan pimpinan lembaga tertinggi atau penghulu luak. Lantai 3 ini dinamakan Mahligai yang melambangkan kedudukan Raja Alam sebagai pemberi kata putus dalam urusan kerajaan Minangkabau.
Dari ruangan lantai ketiga ini, kehijauan jajahan pagaruyung dapat dihayati. Sejarah silam banyak meninggalkan kesannya di Batu Sangkar. Bagaimanapun tidak banyak yang diketahui berkenaan sejarah Sumatera Barat sebelum kurun ke-15. Batu-batu yang dibuat tempat duduk disusun dalam bentuk bulatan ini mungkin dijadikan tempat perbincangan suatu ketika dahulu. Kesan tamadun silam banyak ditemui di Kubur Raja Batu Sangkar, dipercayai tinggalan zaman sebelum Islam sekitar kurun ke-14 semasa pemerintahan Aditya Varman. Tiga luhak di bumi Minangkabau ini merakam pelbagai peristiwa. Gerakan dakwah yang dipelopori oleh reformis Minangkabau pada kurun ke-19 memungkinkan adat dan syarak diselaraskan. Mereka dikenali sebagai kaum paderi itu mendapat tentangan hebat dari kaum adat. Bermula pada tahun 1803, usaha Haji Miskin dari Luhak Agam, Haji Abdul Rahman dari Luhak 50 Kota dan Haji Muhammad Arif dari Luhak Tanah Datar serta disokong jihad Imam Bonjol, Islam akhirnya berjaya dikukuhkan dalam sistem masyarakat Minang. Dibina pada tahun 1750 secara muafakat, masjid ini yang mempunyai bumbung 5 lapis mewakili 5 kaum Minangkabau. Ia dibina dengan 121 tiang yang bersamaan dengan jumlah nenek mama atau penghulu persukuan di 5 kaum ini. Masjid Raya 5 Kaum terletak 5 km dari Batu Sangkar. Dalam masyarakat Minang yang terkenal dengan ketaatan mereka terhadap agama, pendidikan Islam bermula seawal umur mumayyiz lagi. Pendidikan Islam tidak terhad kepada anak-anak lelaki sahaja. Pengajaran teori dan pelaksanaan secara amali mengukuhkan tradisi tauhid yang berlanjutan ratusan tahun lampau. Ya, tahiyat. Siapa pandai? Ibu Naswarnawi sudah 9 tahun mengajar di masjid ini. Berusia 60 tahun, beliau pesara guru agama sekolah dasar tidak jemu mendidik anak-anak ini. Sama-sama ya. Nelson Erita Rusmin mengajar rukun Islam secara mudah kepada murid-muridnya. Dengan 125 orang penuntut, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas di Masjid 5 Kaum ini menyediakan 4 orang guru yang berdedikasi menanamkan bibit akidah di jiwa anak-anak ini. Kalau adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syariat Islam banamo syarak, sendi rukunnya 5 buah. Di bumi Minangkabau ini, ternyata falsafah adat dan syarak saling bergandingan. Sesungguhnya Islam memberikan keindahan budaya dan menghaluskan adat resam kehidupan masyarakat ini. Tiada yang lebih indah daripada nilai murni kehidupan yang diwarnai budaya muafakat bernafaskan Islam.